Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Rohana dalam video Pendidikan Islam tingkatan 4 siri 2 dalam bidang hadis di bawah tajuk menghindari dosa-dosa besar. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran ini ya. Diharapkan selepas pelajar menonton video ini, video siri 2 ini, pelajar dapat pertama merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Yang kedua, meninggalkan dosa-dosa besar secara beradab dan istiqamah. Okey, Ustazah terus pergi kepada isi kandungan yang terdapat di dalam hadis. Dalam bab hadis ini, penting kepada para pelajar untuk memahami apa yang terkandung di dalam hadis. Jadi, Ustazah simpulkan di sini, dalam siri 2 ini, ada 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Yang pertama ialah syirik kepada Allah. Okey, syirik kepada Allah, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Baik, kita terus pergi lihat kepada pengajaran ayat. Dalam buku teks ini terdapat 5 pengajaran ayat daripada hadis. Ataupun kita sebut pengajaran hadis. Pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh merosakkan akidah. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Kalau pelajar lihat di bahagian pengajaran ayat atau pengajaran hadis ini, kita dapat lihat penggunaan kita hendaklah dan juga kata hubung, iaitu kerana, supaya. Ini adalah satu cara bagaimana kita hendak menjawab soalan bahagian pengajaran hadis. Ketiga, kita hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk, ini kata hubung ya, memelihara hak orang lain. Seterusnya, kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti. Ini adalah isi kandungan hadis tadi ya. Supaya maruah umat Islam terpelihara. Baik, kita lihat terus kepada bahagian latihan pengukuhan. Supaya para pelajar dapat mengetahui kaedah ataupun tips bagaimana untuk menjawab soalan dalam peperiksaan SPM. Soalan yang pertama, nyatakan 4 dosa besar yang terdapat dalam hadis. Biasanya 4 dosa, kalau soalan minta 4 maknanya dia akan bagi 4 markah. Makna kata pelajar perlu meletakkan 4 poin penting dalam soalan ini. Maknanya untuk menjawab kena letak 4 poin penting ya. Jadi 4 dosa besar yang terdapat dalam hadis ialah sihir, membunuh, makan riba dan makan harta anak yatim. Namun pelajar boleh juga meletakkan 5 dosa besar ataupun 6 ataupun 7. Tapi sekiranya pelajar sudah yakin keempat-empat isi ini, maka tidak perlulah meletak 5 ataupun 6 ataupun 7. Supaya kita tidak membuang masa dalam satu soalan yang mudah sebegini. Okey. Kita pergi terus kepada soalan 2. Jelaskan 2 amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir.
dua amalan. Maknanya kita kena faham soalan. Bila soalan jelaskan, jawapan adalah mestilah ayat yang lengkap. Dua amalan yang boleh menghindarkan diri daripada perbuatan sihir. Sentiasalah kita hendaklah apa? Sentiasa membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kedua, membaca ayat Al-Kursi. Surah ayat Al-Kursi ya. Ayat Al-Kursi ni surah Al-Baqarah ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas dan membaca Al-Mu'awwizatain, iaitu daripada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Sering membaca. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Terangkan pengajaran hadis. Okey, untuk soalan terangkan. Okey, biasanya jawapan pelajar mestilah ada isi dan juga huraian. Okey, mesti ada isi dan huraian. Okey, kita tengok pada contoh jawapan yang Ustazah akan kongsikan di sini. Okey, kita hendaklah sentiasa, nampak ya? Mula dengan kita hendaklah. Tidak mengajak orang lain melakukan kebaikan, ya. Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik. Maksud ini air merah ini adalah isi. Kerana syirik boleh merosakkan akidah. So ini adalah huraian. Jadi pelajar faham ya? Mudah kan? Jadi cuma kita kena ingat dalam soalan terangkan, mestilah kita mula dengan kita hendaklah dan mempunyai kata hubung. Kata hubung ni sama ada kerana, supaya, untuk, apa lagi, agar. Boleh kita letakkan sebagai kata hubung dan memudahkan pemeriksa lah. Ya? Dan selepas kata hubung ini adalah huraian. Boleh ya pelajar semua? Okey, jadi peringatan jangan lupa. Jawapan mesti dalam bentuk point. Okey. Kita terus pergi kepada latihan kebat yang pertama. Sebelum tu pelajar faham ya, apa dia itu kebat? Okey, kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Kebiasaannya dalam pendidikan Islam, latihan kebat kita ada 4 markah. Dan jawapan para pelajar mestilah mengandungi isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Kita lihat pada contoh soalan yang pertama. Persembahan silat mata menjadi kesukaan sebahagian masyarakat hari ini. Bincangkan pandangan anda terhadap isu ini. Okey, biasanya soalan ni ada 4 markah. Seperti mana yang saya cakap tadi, mestilah mengandungi isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, di sini Ustazah berikan cadangan isi jawapan bagi soalan ini. Okey, isi ya. Maknanya bila para pelajar nak menjawabnya, mestilah menghuraikan isi tersebut. Okey, kita faham silat mata ada yang menepati syariat Islam. Ada yang mensyirikkan Allah. Ya? Mensyirikkan Allah yang tidak menepati syariat Islam. Maka contoh jawapan, isi jawapan yang saya cadangkan di sini. Pastikan silat mata yang diamalkan atau dipelajari apa? Okey, tidak menggunakan sihir. Ya, tidak menggunakan sihir. Hukum sihir ni ya. Terdapat dalam hadis tadi kan. Okey, yang kedua, tidak mengandungi unsur yang diharamkan seperti perempuan yang mendedahkan aurat atau berpakaian tidak sopan. Dan yang terakhir ialah tidak membahayakan diri sendiri ataupun penonton. Jadi daripada jawapan cadangan isi jawapan ni, para pelajar boleh huraikan kepada huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, kita pergi kepada cadangan jawapan Ustazah ya. Tadi isi. Okey. Persembahan silat mata adalah dilarang dalam Islam. So ini adalah isi. Kerana ia mempunyai unsur yang syirik kepada Allah. Huraian. Apa kesannya? Kesannya boleh merosakkan akidah umat Islam yang terlalu taksub pada silat mata tersebut. Seronok kan? Tengok silat mata sekejap tukar bunga,
topi dan topi ada macam-macam lah kan. Okey, kesimpulannya, kita hendaklah berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang haram. Inilah kita tengok pada jawapan kebat tadilah, yang persembahan silap mata. Apa pandangan kamu? Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, kebat yang kedua. Okey, soalannya, dewasa ini ramai dalam kalangan orang Islam terlibat dengan perbuatan sihir. Betul ya, kebelakangan ni memang ramai, memang banyak sihir ya. Seperti ilmu hitam dan santau. Ini kita biasa dengar lah. Yang kedua-duanya boleh membatalkan iman seseorang. Sebab apa membatalkan? Sebab menghilangkan kebergantungan kepada Allah. Jadi huraikan pendapat anda menghindari perbuatan sihir dalam masyarakat. Apa pendapat kamu? Okey, biasanya soalan saya dah sebut sebelum ni 4 markah. Jadi apa cadangan isi jawapannya? Okey. Jadi mengamalkan cara hidup berlandaskan ajaran Islam. Ataupun orang Islam, ataupun kita kata umat Islam mestilah mengamalkan cara hidup berlandaskan ajaran Islam ataupun berlandaskan syariat Islam. Isi supaya perkara-perkara khurafat seperti sihir dan santau dapat dihindari. Ini adalah huraian. Nampak ya? Ada supaya kata hubung. Hal yang demikian melanggar perintah Allah dan meletakkan diri dalam kemurkaan Allah. Sememangnya Allah murka lah. Sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Okey, ini adalah huraian lengkap. Maka kesimpulannya, hidup yang sejahtera dapat dikecapi apabila berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana kedua-duanya adalah panduan Allah untuk seluruh umat manusia. Ataupun kita boleh buat begini. Kesimpulannya, kita hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis kerana, ataupun kita boleh buat supaya hidup dirahmati oleh Allah. Itu yang mudah. Saya ulang ya. Kesimpulannya, kita hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis supaya hidup diredai dan diberkati oleh Allah. Pelajar boleh ubah soal macam itu. Jadi untuk kesimpulan sebenarnya tidak susah. Ini soalan kebat ni membantu pelajar untuk skor markah dengan lebih banyak. Okey. Ya, cuba lihat baliklah. Supaya perkara khurafat, sihir dan santau dapat dihindari.